Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah kita mulakan halaqah ilmu kita, majlis ilmu kita pada malam ini dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya kasihi Tuan Imam kita, Tuan Bilal dan seterusnya ahli jemaah, tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada sekali lagi dalam majlis ilmu pada malam ini. Insya-Allah kita akan bersama-sama pada malam ini dalam siri As-Sirah An-Nabawiyah, insya-Allah. Pada minggu lepas kita telah berhenti pada tahun yang ke-12, tahun yang ke-12 kenabian, bukan 12 hijrah, 12 kenabian, di mana kita berhenti kepada Nabi SAW telah mengutuskan seorang sahabat untuk pergi ke Yathrib, iaitu Mus'ab ibn Umair. Nabi SAW hantar Mus'ab ibn Umair ni ke Yathrib pada masa itu, selepas daripada tahun yang ke-11 telah masuk Islam seramai 6 orang daripada Khazraj. Dan kemudian selepas daripada 6 orang dia masuk Islam pada musim haji, iaitu pada bulan Zulhijjah. Kita sekarang bulan Zulkaidah, insya-Allah. Pada bulan Zulhijjah yang ke-11. Jadi masuk Islam 6 orang daripada Khazraj. Dan kemudian mereka balik semula ke Yathrib, kemudian mereka telah berdakwah kepada orang-orang di Yathrib, dan selepas daripada itu datang pada tahun depan, pada tahun yang ke-12. Seramai 12 orang daripada orang Aus dan juga Khazraj. Jadi ada Khazraj dan juga ada Aus. Jadi selepas daripada 12 orang dah masuk Islam ni, bukan dah masuk Islam, sebenarnya masuk Islam tu ramai lagi, tapi yang datang berjumpa dengan Nabi SAW pada tahun yang ke-12, iaitu mereka telah berjumpa dengan Nabi SAW di Aqabah, dan telah berlaku satu perjanjian di antara 12 orang ini dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang dinamakan sebagai perjanjian Aqabah yang pertama. Perjanjian Aqabah yang pertama, ataupun dipanggil juga sebagai perjanjian Aqabah, perjanjian An-Nisa nama dia. Bai'atun Nisa nama dia. Jadi selepas daripada 12 orang ni dah berjanji, jadi janji dalam Bai'atul Aqabah ni, ataupun Bai'atul Aqabah yang pertama ni, ataupun Bai'atun Nisa ini, isi kepada perjanjian itu hanyalah mereka berjanji kepada Nabi SAW untuk sanggup beramal dengan Islam, bukan sanggup untuk mempertahankan Islam, bukan sanggup untuk berkorban, bukan sanggup untuk berjihad, tapi sanggup untuk beramal dengan Islam, iaitu tidak akan bunuh anak, tak akan syirik, tak akan berbohong, tak akan mencuri, jadi perkara-perkara itu adalah perkara-perkara yang dipanggil sebagai Bai'atun Nisa. Dinamakan Bai'atun Nisa kerana isinya itu ialah isi yang akan dibai'ah biasanya oleh perempuan-perempuan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi selepas daripada itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengutuskan Mus'ab bin Umair. Mus'ab pada masa itu dikatakan berada di Habasyah. Jadi dipanggil oleh Nabi untuk dihantar ke Yathrib. Kerjanya adalah untuk menjadi muallim, menjadi mukri, menjadi da'i, menjadi semua-semua sekali, menjadi duta, menjadi semua sekali. Dan juga apa yang direport kepada Nabi SAW selepas daripada itu adalah apakah
perkembangan yang berlaku di Madinah selama 1 tahun lebih kurang. Jadi Mus'ab bin Umair ni berada di Yasrib pada masa itu selama lebih kurang 9 ataupun 10 bulan. Sebelum daripada musim haji tahun yang ke-13, Mus'ab ni balik pulang ke Makkah Mukarramah untuk berjumpa dengan baginda Nabi SAW. Pada masa itu bukan lagi musim haji, tapi dia ni balik awal untuk report semua sekali. Jadi selepas daripada tu kita sekarang sampai kepada tahun yang ke-13 tahun yang ke-13 kenabian. Di mana musim haji tu sampai, dah tiba musim haji. Jadi pada masa tu Nabi SAW telah membuat perjanjian untuk berjumpa, dah berjanji untuk berjumpa. Diatur macam mana wallahu alam kita tak tahu macam mana Nabi buat ni, tetapi diatur perjanjian untuk berjumpa dengan kelompok orang yang datang daripada Yasrib yang telah masuk Islam pada masa itu. Jumlah mereka pada masa itu ialah seramai 75 orang, 73 orang lelaki, 2 orang perempuan, 73 lelaki. Jadi orang-orang Islam yang berada di Yasrib ni sebenarnya mereka ni masih lagi minoriti, bukan majoriti. Yang majoriti tu masih lagi orang musyrik, orang kafir, orang sembah berhala, yang mana jumlah mereka pada masa tu, ketua mereka pada masa tu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua orang-orang musyrik yang berada di Yasrib. Jadi dia ni selepas daripada ni, yang kita tahu adalah selepas daripada Nabi hijrah, dia ni menjadi ketua kepada munafik. Sebab dia ni tak suka kepada Nabi. Sebab apa? Dia kata salah satu sebabnya dia munafik ni lah kerana dia dibenci kepada Nabi, kerana Nabi ni dikatakan merampas kuasa dia bila Nabi datang daripada Mekah ni. Padahal Nabi tu orang Mekah, Nabi bukan orang Madinah, bukan orang Yasrib. Tiba-tiba datang ke Madinah, dia angkat jadi ketua. Jadi dia tak suka. Ini di antaralah perkara-perkara yang menyebabkan dia ni menjadi munafik, pura-pura masuk Islam, tapi sebenarnya adalah dia ni tidak Islam, dan dia mati dalam keadaan munafik. Jadi orang-orang Islam yang berada di Madinah ni, Yasrib pada masa itu adalah minoriti. Jadi mereka ni, walaupun mereka ni dah ramai masuk Islam, tapi mereka ni masih lagi tidak mengisytiharkan masing-masing siapa di kalangan mereka ni yang Islam. Jadi maknanya orang-orang di Madinah ni sebahagian besar daripada mereka tak tahu siapa orang Madinah ni yang masuk Islam. Sama ada masuk Islam di tangan Mus'ab ke, ataupun masuk Islam di tangan orang yang berdakwah ke, dan sebagainya, tak tahu. Jadi pada tahun yang ke-13, kita sampai kepada tahun yang ke-13 untuk peringatan juga Madinah ini, Yasrib ini ialah 500 km daripada Mekah, jarak dia 500 km. Jadi sebenarnya jauh. Tengah-tengah tu padang pasir, batu, panas, naik pun unta, berjalan biasanya ialah ambil masa 2 minggu naik unta, 2 minggu perjalanan. Jadi maknanya 2 minggu kita panggil 14 marhalah lah maknanya. Sebab 2 marhalah tu maknanya 1 hari perjalanan unta. Jadi kalau 2 minggu maknanya 14 hari perjalanan unta. Gitu. Jadi 14 marhalah lah kiranya. Jadi tu, dan Yasrib ni pada masa tu tak popular sebenarnya bagi orang Arab ni. Dari segi tanah Arab yang popularnya 2 saja, iaitu Makkah Al-Mukarramah, kerana ada apa ni, kerana ada Kaabah, dan orang buat haji pada setiap tahun. Jadi masyhur orang Quraisy ni. Jadi orang Quraisy ni boleh bisnes. Banyaklah bisnes dia, bisnes kain, bisnes apa macam-macam sekalinya. Sebab bagi dia orang Quraisy buat apa ni, undang-undang dia, sesiapa saja nak tawaf di Kaabah mesti tawaf dengan menggunakan kain yang dibeli daripada orang Quraisy. Maknanya kalau tak ada duit mesti telanjang gitu maknanya. Berbogel lah maknanya. Jadi pada masa tu ramai juga orang miskin yang datang buat haji terpaksa berbogel. Jadi tu caralah orang, ada baiknya orang Quraisy ni, tapi banyak perkara yang jahat maksudnya. Antara baiknya ialah dia tolong beri minum kepada orang miskin, beri makan kepada orang miskin, macam-macam lah. Tapi yang jahat tu banyak juga perangai orang Quraisy ni. Jadi Mekah ni masyhur kerana haji tu. Yang kedua yang masyhur di tanah Arab ni ialah Taif. Sebab itulah Nabi SAW yang kita baca sebelum daripada ni ialah Nabi berdakwah di Mekah selama 10 tahun, dan selepas daripada tu Nabi telah pergi ke Taif selepas tu. Dalam maknanya, dalam pemikiran Nabi lah, dalam kita kata dalam planning, dalam apa benda tak ada ke Yasrib ni sebenarnya. Yasrib ni tak ada dalam senarai. Kalau kan. Sebab itulah yang masuk Islam pun last kali
Itu selepas daripada dah Nabi dah dakwah semua orang dah, semua kaum dah di masa buat haji itu Nabi dah dakwah semua, kecuali yang tinggal satu saja, Aus dan Khazraj, yang terakhir tu. Tiba-tiba mereka ni masuk Islam. Tu yang pelik sikit. Jadi kemudian satu lagi keistimewaan yang kita sebut pada minggu lepas, iaitu orang-orang di Yathrib ni adanya orang Yahudi. Di tempat lain tanah Arab ni tak ada orang Yahudi. Yahudi iaitu Bani Qainuqa, Bani Quraizah dan juga Bani An-Nadir. Dan orang Arab di situ ada dua, iaitu Aus dan Khazraj. Jadi kita sampailah sekarang ni kepada musim haji, insya-Allah. Musim haji pada tahun yang ke-13. Jadi datanglah pada tahun tu lebih kurang 300 orang 300 orang daripada Yathrib yang datang untuk buat haji. Buat haji cara mereka lah, cara kufur dia lah kan. Tapi mengikut adalah pergi ke Mina, pergi ke Arafah, pergi tawaf dan sebagainya. Jadi mereka datang, dan mereka yang telah Islam ini telah membuat perjanjian dengan Nabi akan berjumpa dengan Nabi pada malam terakhir hari Tasyrik. Maknanya hari Tasyrik ni ada 3 hari. Jadi malam yang terakhir tu, iaitu sebelum daripada mereka ni, esok tu mereka akan balik gitu, ikut ceritanya, ikut plan dia, akan balik semula ke Yathrib. Jadi Nabi SAW telah berbuat perjanjian dengan mereka ni di satu tempat, nama dia Aqabah. Aqabah ni adalah nama satu bukit di Mina. Sekarang ni masih ada lagi, kalau siapa-siapa nak pergilah. Tapi kita ni sekarang ni serabut lah, ramai orang kalau pergi pun pening macam tu je, ramai sangat orang sekarang ni. Zaman dulu tak ramai orang Jadi tempat tu Aqabah, tempat tu tersembunyi sikit Jadi Nabi SAW orang-orang Islam yang berada di Yathrib ni, mereka dah Islam lama lah, lebih kurang setahun, 2 tahun. Mereka ni selalu bercakap sama-sama mereka ni semasa mereka ni berada di Yathrib ataupun on the way semasa mereka datang buat haji. Iaitu apa mereka cakap ni? Selalunya mereka akan berkata sama mereka, sebagaimana diriwayatkan oleh setengah daripada sahabat. Dia kata, kata-katanya saya baca sini, hatta mata natruku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatufu wa yutradu fi jibali Makkah wa yakhaf. Sampai bila kita ni nak tinggalkan Nabi kita ni di Mekah ni dalam keadaan takut dikejar, nak dibunuh dan sebagainya di Mekah ni? Sampai bila kita? Jadi mereka ni selalu duduk cakap perkara ni semasa di Madinah, semasa di Yathrib, dan juga on the way, semasa on the way datang buat ni. Jadi ini kesimpulan dia ialah bahawa sebenarnya mereka yang nak tarik sebenarnya nak tarik Nabi ni SAW untuk pergi ke Madinah. Pada masa tu Nabi SAW tak ada lagi lah dalam perancangan ni. Jadi pada musim haji datanglah, saya kata tadi, itu ke 300 orang kita ada 300 orang daripada Yathrib dan 75 orang adalah orang Islam iaitu sama ada daripada Aus ataupun daripada Khazraj. Yang Yahudi tak masuk sebab apa? Yahudi memang tak datang buat haji. Dia ni perangai dia lah kan, Yahudi tu kan, haji dia wallahualam pergi ke ke Baitul Maqdis, dekat tempat menangis itu. Jadi mereka dah berjanji pada bilakah time dia mereka nak berjumpa ni. Berjumpa mereka ni ialah pada, dia kata, selepas 1/2 malam, 1/3 malam. Jadi malam ni kita bagi pada 3 malam ni. Dulu tak ada jam. Jadi macam mana nak timing, wallahualam saya pun tak tahu macam mana dia timing ni. Tapi dia kata selepas mereka tidur dulu pada 1/3 malam. Jadi malam tu pecah 3. Kalau kita kata ada 6 jam itu betul 6 jam, bukan 6 jam, 4 jam, 4 12 4 macam tu. Jadi 4 jam yang pertama tu mereka tidur. Kemudian mereka akan berjanji dengan Nabi, nak berjumpa di Aqabah ni pada 1/3 yang kedua tu. Kita panggil apa masuk, mana lepas 1/3 mereka akan bangun tidur, mereka tidur dulu. Kenapa dipilih time tu? Dia katakan, jadi ulama-ulama sejarah, dia kata Nabi SAW pilih time tu kerana pada masa tu orang semua tidur. Jadi orang awal pun orang tidur. Zaman dulu orang tidur awal sebab tak ada elektrik jadi maknanya kalau lepas isyak tu sekejap tu dah makan, dia baru ni dia pun tidur. Dia biasanya dia akan bangun, ada yang bangun sebelum subuh kadang-kadang tu ada. Bukan dia sembahyang qiyamul lail pada masa tu, bukan ini semua kafir ni semua ni cerita ni. Jadi mereka ni biasa, tapi sebelah pagi tu mereka akan start bangun. Jadi tengah-tengah tu biasanya tidur, semua orang tidur. Jadi Nabi SAW pilih time tu. Jadi yang pertama time tu, yang kedua ialah malam tu, malam terakhir sebelum daripada balik. Dan yang ketiganya tempat tu kita tadi lah tempat di Aqabah. Jadi pada malam tu diceritakan oleh sahabat yang melakukan bai'ah ini ialah mereka pun keluar, dia kata berjalan
dua orang secara senyap-senyap. Dia kata berjalan macam burung kotor. Burung kotor ni sejenis burung macam apa ni, kita kata burung apa ni, burung puyuh gitu. Mana kalau dia berjalan tu orang tak sedar macam tu. Jadi dia jalan perlahan-lahan keluar, dua orang dia kata, semua tu menuju ke Aqabah. Jadi berjumpalah situ, mereka pun berhimpun di situ seramai 75 orang. Jadi kemudian datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang datang pada malam tu? Jadi semua orang tak tahu, sehingga sahabat-sahabat semua yang Islam di Mekah semua tak tahu perjumpaan ini. Yang tahu hanyalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga 3 orang lagi. Iaitu yang pertama sekali ialah Abbas, bukan Ibnu Abbas. Kita ada Abbas, kita ada Ibnu Abbas tu anak dia. Abbas ni ialah bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keduanya ialah Abu Bakar. Kemudian yang ketiga adalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi Nabi dan juga 3 orang yang lain yang tahu tentang perjumpaan ni, tahu tentang ni. Jadi soalan pertama, kenapa Abbas datang? Abbas pada masa tu, Abbas masa tu tak Islam. Dia masa tu masih lagi dalam agama ikutnya lah syirik. Wallahu alam bisawab. Kalau kita tengok cerita Abbas ni sampai kepada last dia Islam tu akhir dah, sehingga masa peperangan Badar dia masih lagi tak Islam lagi, Abbas ni. Jadi pelik sikit cerita dia, wallahu alam bisawab, kita tak tahu. Ada setengah riwayat mengatakan bahawa sebenarnya dia dah Islam, tapi dia sembunyikan Islam dia kerana memang plan Nabi supaya dia ni tinggal di Mekah untuk mengetahui. Jadi semua benda yang berlaku di Mekah ni dikatakan dia report oleh Abbas kepada Nabi SAW bila Nabi dah berpindah ke Madinah. Tu wallahu alam bisawab. Tapi pada malam tu dia datang. Jadi dia datang buat apa? Dia sebenarnya adalah mewakili kepada Bani Hashim. Nabi SAW ni di Mekah ni, Nabi sebenarnya tak ada orang yang protect dia. Dulu ada seorang yang bernama Abu Talib. Abu Talib protect Nabi. Apa-apa berlaku, Abu Talib lah yang akan mempertahankan. Sebab Abu Talib ni lah semacam ketua kepada Bani Hashim. Kalau kita ingat dulu cerita masa boykot selama 3 tahun. 3 tahun di boykot. Nabi SAW, Bani Hashim, Bani Muttalib semua di boykot. Di boykot maknanya tak boleh berkahwin, tak boleh beli barang, tak boleh beli makanan, semua tak boleh. Berniaga tak boleh, semua tak boleh. Orang tak bercakap dan sebagainya. Jadi mereka terpaksalah pergi kepada Syekh Bani Ali tu, Syekh Ali. Jadi Syekh Ali ni ada lagi sekarang ni. Tempat dulu kalau orang pergi haji dulu ada satu masjid dulu, Masjid Kucing nama dia. Tapi sekarang dah tak ada dah. Masjid Kucing tu Syekh Ali tempat tu. Orang panggil juga daripada Sugulil dulu. Orang panggil Sugulil tu tempat orang Melayu duduk lah dulu, ramai kan. Situ ada orang Melayu semua duduk bercakap Melayu, jual nasi abe orang panggil tu. Itu zaman dulu ada kat situ tu. Zaman sekarang tak ada dah. Masa saya pergi dulu sempat lagi tahun 87 pergi Mekah. Jadi pada masa ni sampai time ni, siapakah yang mempertahankan Nabi? Siapa yang protect Nabi? Yang protect Nabi ialah Bani Hashim dan juga Bani Muttalib. Walaupun mereka ni kafir. Jadi maknanya ni, mereka ni atas dasar kekeluargaan. Jadi kerana ini adalah family kita, jadi kita mesti mempertahankan mereka. Jadi sebab itulah Nabi SAW pada masa tu ajak Abbas datang pada malam tu. Sebab apa? Sebab Bayatul Aqabah ni yang kedua ni adalah seolah-olahnya adalah timing dia ialah sekarang peralihan gitu. Peralihan daripada apa? Peralihan daripada Muhammad ni berada di Mekah, dijaga oleh Bani Hashim, diprotek oleh Bani Hashim, tapi selepas ni akan diserahkan kepada orang-orang daripada Yasrib, iaitu Aus dan juga Khazraj. Jadi sebab itulah Abbas ni datang. Jadi tu bila yang pertama sekali datang pada malam tu, itu cerita kerja Abbas. Abu Bakar ni kerja dia ialah meneman Nabi. Yang ketiga Ali ni kerja dia adalah untuk tukang cek keselamatan. Dia ni budak lagi kan pada masa tu kan, budak muda kan. Jadi kerja dia apa dalam sirah sebut, iaitu dia akan kerja duduk di hujung bukit tu, akan cek ada tak orang-orang yang pelik-pelik datang. Gitu. Jadi Ali tu memang pandai bab-bab tu kan. Dulu kita pernah dengar cerita dia tentang dia dan Abu Zar Al-Ghifari. Dia pun pandai. Budak cerdik sikit ni. Masa tu budak tapi cerdik. Jadi dia jaga tu bahagian keselamatan dia. Logistik, bukan logistik, keselamatan. Jadi Nabi SAW sekarang ni 3 orang berjumpa dengan 75 orang depan tu. Jadi Nabi mula-mula sekali ialah siapa yang bercakap? Abbas yang bercakap. Apa Abbas cakap? Abbas kata, saya baca dia punya teks dia, ya ma'sarul Khazraj, inna Muhammadan minna haitsu qad alimtum. Dia kata, wahai orang
Yasrib semua, aku nak tanya kamu ni, aku nak beritahu kepada kamu, Muhammad ni memang kami yang jaga dia, kami yang mempertahankan dia di Mekah ini. Waqad mana'nahu min qaumina, kami yang mempertahankan dia daripada nak lawan kaum-kaum kami ni yang cuba nak kacau dia. Mimman huwa ala misli ra'yina fi fa huwa fi izzin min qaumihi, dia duduk elok-elok dalam kaum ni di Mekah ni bersama-sama dengan kami. Wa man atin fi baladihi, di negerinya. Wa innahu qad aba illa al-inhiyaz ilaikum wal huku bikum, dia kata sekarang ni tiba-tiba dia bercakap dia nak ikut kamu, kata nak ikut kamu balik ke nak ikut kamu pergi ke Yasrib. Jadi macam mana? Soalan dia sekarang ni, kamu semua setuju tak kalau aku ni sebagai wakil daripada Bani Hashim nak serahkan kepada kamu, kamu sanggup tak nak jaga? Kalau tak sanggup tak payah. Itulah soal kata-kata dia. Tu yang pertama sekali. Siapa yang bercakap tu? Abbas. Jadi selepas daripada tu, apa jawab orang-orang Yasrib ni? Mereka kata, wahai semua sekali, dia kata, wahai Abbas, kami dah berjanji dengan darah kami semua, kami akan mempertahankan anak saudara kamu ni yang kamu jaga ni. Jadi selepas daripada itulah maka barulah berlaku bai'ah. Tapi berlaku bai'ah ni panjang cerita lagi sikit insya-Allah sempat insya-Allah malam ni kita akan habis bai'ah ni. Ialah mula-mula sekali Nabi explain dulu, kamu nak bai'ah ni kepada aku ni mestilah ada 5 perkara. Ada 5 perkara, bukan ni 4 ni 5. Ada 5 perkara kata kamu nak bai'ah ni. Apa dia kata? Ni bukan bai'ah dulu, bukan bai'ah dulu. Bai'ah dulu tahun lepas ni ialah bai'ah an-nisa, perempuan. Sekarang ni bai'ah ni bukan bai'ah, bukan maknanya bai'ah ni bai'ah ar-rijal tapi maksudnya bai'ah ni lain sikit ni. Bai'ah sekarang ni nombor 1 konten dia, iaitu hendaklah kamu berjanji dengan aku ala sam'i wa ta'ah fin nasyati wal kasal. Itu nombor 1 poin dia, iaitu mestilah kamu ni sanggup untuk mendengar dan taat, sama ada kamu ni cergas ataupun kamu ni malas. Kalau ikut makna macam itulah an-nasyat wal kasal ni, maknanya kalau kamu rasa senang ke, kamu tak senang ke, kamu mesti dengar dan tunggu taat. Jadi kalau ikut tu dahsyat juga lah. Maknanya perjanjian ni, konten dia ni, isi dia ni, kenapa? Kalau kita ni kalau mendengar dan taat kepada Islam ni, kepada Nabi ni, kalau dalam keadaan dalam keadaan cergas, okey, no problem tapi ni dalam keadaan malas. Maknanya kalau kita sekarang ni, sebagaimana ayat Quran kata infiru khifafan wa thiqala, berangkatlah kamu bila kamu diseru untuk pergi di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada kamu rasa berat, kamu rasa ringan, kamu rasa senang, kamu rasa susah. Yang time senang tu suka semua tak? Contohlah kita kata datanglah masjid, kita akan beri RM10 seorang, kata setiap kali datang masjid kita bagi RM10 seorang untuk sembahyang Jumaat. Ramai orang datang insya-Allah kan. Cuba iklan dia, Imam iklan sikit insya-Allah, iklan dalam WhatsApp group kan, insya-Allah kita akan penuh masjid kita insya-Allah, dapat RM10. Kalau tak ramai RM20. Kita tengoklah kan, sembahyang tarawih kan, bila dapat RM10 insya-Allah ramai kita. Jadi macam itulah kan kita itu nasyat tapi makruh ni. Makruh ni masalah apa? Kita kan, siapa yang datang kena bayar. Siapa yang datang sembahyang Jumaat contoh ni kena bayar RM10. Bukan bayar kepada imam, kena masuk dalam tabung tu. Kalau tak boleh sembahyang Jumaat. Contohnya kan. Agaknya tinggal imam dengan Bilal, atau tinggal berapa kerat lagi. Itu contoh-contoh kan. Maknanya di sini bai'ah dia ni, bai'ah yang pertama ni, hendaklah kamu taat kepada Rasul, hendaklah kamu mendengar daripada Rasul, walaupun kamu ni satu benda yang kamu tak senang, walaupun kamu tak suka, selagi benda tu adalah benda yang tidak bercanggah dengan agama. Itu susah sikit kan. Itulah maknanya kan ketaatan dulu kepada khalifah, ketaatan kepada Nabi. Itu yang kalau ikutlah kita kata kan, macam mana Nabi SAW boleh minta daripada orang-orang Khazraj ni, orang-orang daripada Yasrib ni perkara macam tu, padahal ni pertama kali mereka jumpa Nabi. Sebelum daripada tu tahun lepas hanya 12 orang dia jumpa Nabi, yang lain tu tak ada jumpa lagi. Tapi ini pertama kali mereka jumpa Nabi. Dulu mereka pernah jumpa Mus'ab jumpa di Madinah kan, Yasrib. Tapi sekarang dia jumpa dengan Nabi. Kalau ikut tiba-tiba terus kena, nak tak? Nombor 1. Yang kedua, Nabi SAW kata wa 'alan nafaqati fil usri wal yusri. Nafaqah, hendaklah kamu nafaqah. Ni bukan nafaqah anak isteri ni, bukan. Nafaqah anak isteri tu memanglah senang susah pun kita memang bayar nafaqah kan. Tapi ni nafaqah apa ni? Ni nafaqah artinya ialah
infak fi sabilillah, maksudnya hendaklah belanjakan harta fi sabilillah, berikan Allah Subhanahu wa taala untuk kemajuan Islam, untuk bangkitkan Islam, untuk kembangkan Islam, walaupun kamu senang ataupun kamu fil usri wal yusri. Masa kamu miskin ataupun kamu kaya. Maknanya kalau miskin cara miskin, kalau kaya cara kaya, macam tu jadi sanggup tak? Sanggup mereka. Tengok tu hebat, ni hebat mana kan orang-orang Yathrib ni baru masuk Islam setahun dah macam tu. Yang ketiga, wa alal amri bil ma'rufi wan nahyi anil munkar, iaitu sanggup untuk amal ma'ruf dan juga nahi munkar. Yang ni kita fahamlah, tak perlu explain ni kan. Tapi maknanya bukan maknanya Islam tu, maknanya sini maksud dia ialah bukan Islam tu ialah untuk diri kamu saja. Kalau tahun lepas kamu berbai'ah untuk apa? Bai'atun nisa ni, kamu tak syirik, tak bunuh anak, tak mencuri, tak berzina, macam untuk diri sendirilah, untuk akhlak diri sendiri kan. Tapi ni bukan ni untuk orang lain dah. Maknanya kita kena care, bukan cara kan. Kalau bahasa tempat saya cara ni makna kena ambil hirau mana kan. Apa yang berlaku ni? Ni berapa orang duduk tinggal di Beribi ni kan. Ni. Lepas tu orang Beribi ni semayang ke tak semayang ke, macam mana tahu Quran ke tak tahu Quran, boleh mengaji ke tak ke. Tu semua kena seolah-olahnya macam tu lah. Kena ambil hirau semua tu. Kalau tak, amal ma'ruf nahi munkar tak berjalan lah. Kalau kita kan masing-masing yang hidup untuk diri sendiri, itu untuk apa? Bai'atun nisa tu boleh. Yang untuk diri sendiri tu kan. Tu kan jadi baik sendiri-sendiri. Tapi kalau dah masuk bai'at yang kedua ni, dia tak dah, dia lain sikit dah. Tu yang ketiga. Yang keempat, wa ala an taqumu fillahi la ta'khuzukum fillahi laumatul laim, iaitu hendaklah kamu menyebarkan Islam ini kerana Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kamu takut celaan orang-orang yang mencela. Ni janji, maknanya benda ni penting juga kan, celaan orang mencela tu. Berani tak kamu kalau orang cela kamu, kalau orang kata pada kamu, kalau orang keji kamu, sanggup tak kamu ni nak lawan? Nak lawan tu bukan bertumbuk dengan dia, bukan. Tapi maksudnya ialah bersabar. Maksudnya terus menerus buat kerja, walaupun apa terjadi pun, walaupun orang keji macam mana, jalan je kerja. Sanggup tak sanggup? Mereka kata sanggup. Dah, 4 dah. Yang kelima, kemudian ala an tansuruni iza qaddamtu ilaikum wa tamna'uni ma tamna'una minhu anfusakum wa azwajakum wa abna'akum, iaitu hendaklah, yang kelima, kamu hendaklah menolong aku apabila aku pergi ke tempat kamu, dan kamu hendaklah mempertahankan aku sebagaimana kamu mempertahankan diri kamu, keluarga kamu dan juga anak-anak kamu. Maknanya ialah kalau aku pergi nanti kamu nak berjanji tak? Jadi alhamdulillah orang Arab ni kan, orang Arab nah satu benda yang hebat lah kita kata, iaitu kalau dah mereka kata sanggup, mereka akan buat, mereka ambil. Kalau tak sanggup, mereka tak akan terima, mereka tak akan berjanji. Jadi maknanya sini ialah kalau dah berbai'ah macam ni, kalau dah berjanji, bai'ah tu makna janji kalau dah berjanji macam ni, mereka akan mempertahankanlah sampai mati. Kalau mereka rasa bahawa mereka tak sanggup, mereka akan pergi balik kepada Nabi ni, akan cerita kami tak sanggup ya Rasulullah, gitu. Jadi apa yang terjadi bila Nabi SAW bentangkan semua tu, sebelum mereka pun tanya, kalau kami semua setuju perkara ni, apa yang kami dapat? Mestilah kan saya tanya kan, dapat apa? Dapat duit ke, dapat kereta sebuah ke, seorang ke, ataupun dapat jadi raja ke, jadi apa benda ke, nak jadi pembesar ke, jadi menteri ke. Apa Nabi kata? Nabi kata satu perkataan je, al-jannah. Nabi kata kamu akan dapat syurga, aku janji syurga untuk kamu. Tu saja mudah. Jadi cuma sebelum daripada mereka ni sibuk ni, ada setengah-setengah tu dah nak ulu tangan ni, ya Rasulullah mari tangan, aku nak bai'ah ni, aku dah tak sabar ni. Tapi ada setengah tu kata nanti dulu, sabar dulu, cek. Jadi cek, apa dia cek? Ada 3 soalan yang ditanya. Satu orang terbangun, dia kata, ya Rasulullah, aku nak tanya kau ya Rasulullah, sebelum aku ni berbai'ah kepada kamu ni, inna bainana wa bainar rijal hibalan, kata. Kami ni ada perjanjian, kata. Kita tahu semua orang Madinah ni ada 2 kelompok kan. Satu orang Arab, yang kedua orang Yahudi. Orang Arab ni masing-masing ni ada perjanjian dengan orang Yahudi ni. Berjanji nak gini, macam-macam perjanjian tu. Jadi kemudian dia kata wa inna qata'uha, yakni al-yahud, fa hal asaita innahnu fa'alna zalika summa azharakallahu an tarja'a ila qaumika wa tada'na. Dia tanya gini, kalaulah kata tiba-tiba kata kami dah bersama dengan kamu wahai Muhammad, wahai Rasulullah, tiba-tiba orang Yahudi ni belasah kami, dan kemudian tiba-tiba nanti kan takut apa terjadi, kamu lari balik ke Mekah nanti, tinggal kami.
tapi kebil-kebil ni dia kena pukul oleh orang Yahudi. Macam mana? Kalau kamu kalah, dia kata. Kalau kamu ni kalah, kita ni kalah, kami yang kena pukul teruk. Kamu boleh balik ke kampung kamu. Orang Mekah. Nabi kata apa? Nabi jawab, terima kasih lah kalau gitu kan. Terima kasih kepada yang bertanya lah. Dia cakap macam tu kan. Jadi dia pun, Nabi kata apa? Nabi jawab apa? Nabi jawab, balid dam down. Nabi kata. Maksud dia apa tu? Maksud dia ialah no, kata. Darah dengan darah. Apa maksud dia? Maksud tu ialah tak kan. Apa-apa terjadi, aku akan bersama dengan kamu. Darah kamu, darah aku lah maksudnya kan. Gitu. Kemudian ana minkum wa antum minni. Aku daripada kamu, kamu daripada aku. Kemudian uharibu man harabtum. Aku akan perang siapa yang memerangi kamu. Kamu perang dengan siapa? Aku akan ikut sekali. Wa usalimu man salamtum. Kamu berdamai dengan siapa? Aku akan berdamai. Jadi yang tanya soalan tu pun lega. Alhamdulillah. Itulah. Alhamdulillah. Ada soalan lagi? Ada soalan lagi tanya? Ada lagi pula. Ni Rasulullah, saya nak tanya ni. Kalau kami ni berbai'ah kepada kamu, kami berjanji macam ni, kami nak tanya, kami semua ni kena berperang dengan siapa? Kami akan lawan siapa? Dia tanya pula ni. Nabi kata, lawan semualah. Lawan siapa? Lawan, dia sebut situ ialah Al-Ahmar wal-Aswad. Maksud dia tu ialah orang kulit merah, orang kulit hitam. Maksudnya ialah semua orang maknanya. Bukannya nak lawan orang Arab saja. Kita ingat dulu Bani Syaiban, kita ingat dulu Nabi SAW berdakwah kan kepada Bani Syaiban, kepada Bani Amir bin Sa'sa'ah. Apa mereka kata? Mereka kata kami nak lawan orang ni boleh, tapi orang ni kami tak berani nak lawan. Maknanya ada reserve. Jadi Nabi SAW kata sini, bila dia tanya ni, kami akan terpaksa lawan siapa ni kalau kami bersama dengan kamu? Nabi kata, kamu kena get ready untuk lawan semua orang atas dunia ni. Kalau tak sanggup, tak payahlah. Itu yang ketiga pula datang pula dia kata sini ada seorang pula yang terakhir. Yang terakhir kata apa? Dia kata, antum tasbiruna ala zalika fakhuzuh. Wahai orang, dia bangun, kemudian dia kata kepada 75 orang ni, dia kata, hai kita semua, kata, sekarang ni macam ni lah, dia kata, kita ni banyak buang masa dah ni, dia kata tengah malam ni kan. Ada yang cerita macam tu pada masa tu kan, kata sudah lah, kata banyak nak tanya pula ni dah malam ni, kami nak bai'ah ni. Ada seorang tu kata, dia kata gini lah, kata, kamu ni kena faham betul-betul, kalau kamu tak mampu, kamu jangan ambil benda ni, jangan bai'ah ni. Kalau mampu ambil, sanggup tak sanggup. Jadi mereka semua alhamdulillah 75 orang tu telah berbai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu semua lelaki tu berbaris, kemudian berbai'ah seorang-seorang berjanji dengan Nabi, dan yang perempuan tu Nabi tak pegang lah dia akan duduk situ, kemudian dia bercakap dan mereka pun sanggup kan. Jadi alhamdulillah dalam sejarah Islam 75 orang ni majoriti mereka mati syahid. Itu yang pertama sekali. Dan 75 orang ni menghadiri semua peperangan bersama dengan Rasulullah SAW selepas daripada itu. Sejak maknanya daripada Nabi SAW perang Badar sampailah kepada perang yang terakhir, perang Hunain ke apa, mereka ni adalah orang-orang yang memang dia kata orang-orang yang tetap bersama dengan Islam, bersama dengan Rasulullah SAW, tak pernah berundur. Ketika orang semua lari dalam peperangan Hunain, nanti kita akan cerita insya-Allah kan, tahun depan ataupun 2 tahun lagi sampai ke peperangan Hunain ni kan, iaitu dalam peperangan Hunain ni dahsyat semua kebanyakan orang sahabat-sahabat ni yang baru-baru masuk Islam ni semua lari, tapi orang yang bersama dengan Nabi SAW ni ialah ni orang yang 70 orang ni. Jadi Masya Allah kan, 75 orang ni tolak yang 2 perempuan tu, majoriti mereka adalah menghadiri peperangan Badar, menghadiri semua peperangan, dan mereka lah majoriti mereka mati syahid Masya Allah kan. Jadi maknanya itu ialah orang-orang yang berpegang kepada janji yang telah mereka buat semasa di Bai'atul Aqabah yang kedua. Jadi ni nama dia Bai'atul Aqabah yang kedua. Jadi setelah tu habis tamat ni Nabi SAW pun, oleh kerana mereka ni ramai, Nabi kata kepada mereka, wahai semua orang Ansar, kamu sekarang ni lantiklah daripada kamu ni 12 orang yang Nabi panggil Nuqaba. Nabi panggil Nuqaba ni maknanya ketua, ketua-ketua kepada kumpulan tu. Jadi mereka pun belah, mereka pun pecah-pecah. Mereka ni ada 75 orang, jadi pecah-pecah, ada 6 orang, ada 7 orang. Daripada 6 orang 7 orang ni, setiap orang tu lantiklah daripada kalangan mereka tu seorang ketua. Bukan Nabi yang lantik, tapi mereka melantik mereka sendiri daripada kumpulan mereka tu jadi Nuqaba. Jadi Nabi kata, kamu bertanggungjawab untuk jaga kumpulan kamu ni, dan kamu semua ni akan apa-apa akan refer kepada kamu.
Jadi tu cara Nabi SAW ada pecahkan, dan itu yang dibuat oleh Nabi SAW selepas daripada tu bila sampai ke Madinah. Habis tu, ni tengah malam cerita ni tengah malam ni. Apa berlaku ni? Tiba-tiba syaitan hantu lah kita kata, hantu ke polong ke tak tahu ni. Yang tunggu bukit tu, yang duduk dekat bukit Aqabah tu. Mungkin tadi tengah tidur, dia tak sedar. Jadi hantu pun sibuk juga ni, perangai hantu kan. Jin lah kita panggil, jin yang bukit tu. Jadi dia tu tiba-tiba dia tahu, rupanya tadi dia tak tahu. Jadi jangan anggap hantu, syaitan, jin apa benda ni tahu semua benda. Entah ada tak ada dalam masjid pun tak tahu ni. Ada tak ada dalam masjid ni. Jadi tu dia tak tahu tu. Bila dah tamat semua tu, tiba-tiba dia tahu. Dia tak sempat nak beritahu lah kepada ketua-ketua dia, Abu Jahal apa benda dia, ketua-ketua penjahat tu. Jadi apa dia buat? Dia naik atas satu bukit, dia bertempik. Cerita macam tu. Dia bertempik, ada tu dia baca, sebut dalam apa ni, dalam sirah dia kata, ya ahlal hababib, dia kata, wahai semua orang Mekah semua, itu maksud dia, hal lakum fi muzammimin was-sabah ma'hu, kamu tak tahu ke, dia kata ni grup-grup murtad ni dah berkumpul ni buat apa? Qad ijtama'u ala harbikum, mereka tengah plan untuk nak memerangi kamu ni. Jadi pada masa tu bangun orang-orang apa ni, orang orang Mekah yang duduk di Mina tu semua tu, pada masa tu terkejut dengar suara tu. Nabi SAW dengar kat suara tu, kemudian Nabi beritahu apa? Ni dah syaitan dah. Dia kata syaitan dah elan tu, cepat semua balik, kata. Tapi ada seorang sahabat tu, dia kata apa? Dia kata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, dia kata, kami get ready ni, kata kami ni, kalau nak suruh kami perang esok dengan semua orang, kami perang, dia kata, dengan semua orang Mina ni. Oh, semangat, dia kata. Nabi kata apa? Nabi kata, relax. Aku tidak disuruh, dia kata. Lam umar bizalik, Nabi kata, aku tak disuruh untuk perang ni, dan kita berjanji tadi pun kamu nak mempertahankan aku di sana, di Yasrib, bukan di sini. Jadi semua balik, diam. Jadi esok, sampailah esok kan, datanglah grup Abu Jahal ni, jumpa dengan orang-orang daripada Madinah ni, Yasrib ni. Pergi tanya, jumpa siapa? Dia jumpa Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua lah, jumpa ketua. Dia pun tanya, ada tak semalam ni geng-geng kamu dibuat perjumpaan ni? Sebab dah dengar dah bising semalam ni. Jadi dia dah timbul syok tu, jadi dia tanya. Jadi pada masa tu, di khemah di Mina tu, tempat orang-orang daripada Yasrib tu, ada orang Islam situ. Jadi bila dia tanya ni, semua orang Islam tu kata buat senyap je. Tapi dia kata, cerita dalam sirah, dia kata masing-masing melihat di antara satu sama lain. Gitu macam kita kan. Macam tu lah kot ya, anggap-anggap mata, klik mata. Tapi buat senyap je, tak tahu apa-apa. Jadi akhirnya Abdullah bin Ubay bin Salul kata, what you are talking about? Dia kata, apa benda ni? Apa cerita? Apa ni? Tak ada apa-apa pun. Kami tak ada apa. Kami okey semua. Tak ada apa. Jadi baliklah Abu Jahal tu pun baliklah. Maknanya sebab apa? Cerita tak betul lah, dia kata. Tu entah apa benda dengar waktu malam tu. Mereka pun start balik, buku-buku pakaian, buku-buku semua, barang-barang semua, mereka pun bergerak balik. On the way, dah bergerak sikit dah, tak jauh daripada Mekah lagi ni, apa terjadi pula? Tiba-tiba orang-orang Quraisy ni memang dapat mengesahkan, daripada mana dia tak tahu. Saya tak tahu, dia tak cerita, dalam sirah dia tak cerita. Dia cerita ialah mereka telah dapat mengesahkan berita bahawa memang telah berlaku perjumpaan dengan Muhammad, dengan orang-orang yang dikata gila dengan orang murtad ni. Jadi mereka pun kejar. Mereka pergi kejar, jumpa tengah jalan, dapat tangkap. Dia cerita kan, dapat tangkaplah 2 orang. Tangkap 2 orang, siapa 2 orang tu? 2 orang tu adalah, dia kata, Sa'ad bin Ubadah, salah seorangnya, tapi seorang lagi tu tangkap terlepas lari. Jadi tinggallah seorang, Sa'ad bin Ubadah. Jadi jemaah semua, Sa'ad bin Ubadah ni ialah salah seorang sahabat yang hebat. Dia ni dia ketua kepada orang Yasrib. Jadi dia ditangkap oleh Abu Jahal, lepas tu diikat di apa ni, unta dia tu, kemudian dibawa balik ke Mekah. Orang Mekah semua tengok dia. Bila tengok Mekah, tengok semua, apa jadi pada dia sebenarnya? InsyaAllah cerita akan bersambung insyaAllah pada minggu hadapan insyaAllah. Apakah yang terjadi kepada Sa'ad bin Ubadah yang ditangkap tadi? Jadi insyaAllah moga-moga Allah Ta'ala akan beri insyaAllah kefahaman sikit insyaAllah untuk membantu kita untuk faham kisah Nabi SAW ni, dan insyaAllah jumpa lagi pada minggu hadapan insyaAllah. Jadi kita tangguh insyaAllah pengajian kita pada malam ni
dengan sama-sama kita membaca surah wal asri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.